Okey, apapun kita ingin bercakap tentang ialah bila tahun baru kita ada sasaran baru, matlamat baru, lepas juga ada lapangan kerjaya yang ingin dimantapkan ataupun bagi anda yang akan memulakan kerjaya. Jadi pagi ini kami sangat berbangga sebenarnya kita dapat berbicara dengan mereka yang betul-betul mahir dengan sektor pekerjaan dan juga tenaga kerja bersama wakil dari Talent Corp Puan Siti Nurliza Muhammad Sahar. Terima kasih kerana bersama kami. Puan Siti merupakan Ketua Jabatan Pembangunan Modal Insan Malaysia dalam jurusan kebolehpasaran graduan Talent Corp Malaysia. Jadi 2016 ni banyak yang nak memulakan kerjaya dan nak memantapkan kerjaya. Portfolio Puan sebenarnya merangkumi aspek apa? Okay, pertama sekali Talent Corp ditubuhkan pada tahun 2011 pada bulan Januari dan ramai yang ingat tugas Talent Corp ni cuma untuk membawa warga Malaysia daripada luar yang dan dah lama duduk dekat overseas kan untuk datang semula dan bekerja di Malaysia. Tapi sebenarnya skop Talent Corp adalah lebih luas daripada itu. Kita menggalakkan kepelbagaian modal insan, contohnya daripada jawatan yang saya pegang untuk kebolehpasaran graduan, juga pada warga asing yang telah lama bekerja sini yang profesional untuk kita memberi mereka lebih fleksibiliti untuk bekerja di Malaysia dan sebagainya. Jadi bukan hanya menjurus kepada yang berada di luar negara untuk datang balik ke Malaysia. Untuk kapasiti saya secara umumnya untuk memastikan bahawa kebolehpasaran graduan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan juga memberikan lebih kesedaran kepada terutama pada para graduan kita tentang pelbagai kerjaya yang ada untuk mereka pilih selepas mereka bergraduasi. Jadi kita sebelum ni mungkinlah ramai yang bila dia dah habis final exam baru dia nak fikir dia nak kerja apa kan. Jadi kita mulakan daripada awal lagi, daripada dia masuk universiti. Talent Corp dah bekerjasama dengan banyak universiti untuk memberikan lebih kesedaran. Jadi dia tahulah daripada first year tu dia dah tahu dah dia nak target syarikat mana, dia nak target kerjaya bagaimana. Jadi bila dia nak buat internship dia dah tahu dah syarikat mana dia nak apply dan sebagainya. Talent Corp juga pada hari-hari ini kita dapat lihat bertindak sebagai orang tengah di antara institusi akademi dan juga industri. Dan apabila kita bercakap tentang kebolehpasaran graduan, kita tidak boleh lari daripada apa yang diinginkan oleh industri. Apakah masalah-masalah yang disalurkan oleh industri kepada Talent Corp yang mungkin menjurus kepada sebab-sebab graduan kita tidak dapat dipasarkan? Kebanyakan rasanya rata-rata masalah dan juga cabaran lah daripada pihak industri untuk mendapatkan pekerja yang mahir daripada golongan graduan selalunya memang kepakaran dalam bidang soft skill, bidang komunikasi, cara penampilan diri. Kadang-kadang macam biasalah mungkin dah pernah jumpa kan graduan bila interview dia tak boleh nak buat eye contact, pandai kasut Walaupun CGPA 4 flat. Jadi tak semestinya. Daripada segi teknikal sebenarnya graduan di Malaysia tak ada masalah. Cuma daripada segi walaupun katakanlah student engineering kan, jadi bila dia bercakap dia menganggap macam semua orang ni engineer. Jadi kadang-kadang bahasa yang digunakan terlalu teknikal. Jadi penyampaian tu ada masalah sikit lah. Dan selalunya dia akan stuck dekat bahagian interview. Jadi kalau interview pun tak lepas, macam mana nak pergi ke peringkat seterusnya itu mendapat pekerjaan. Okey, rentetan dari situasi yang kita dah tahu apa antara masalah soft skill, kadang-kadang pakai stokin putih, kasut hitam yang tidak dipraktikkan dalam dia kalaulah mereka ingin bekerja dalam dunia korporat. Apa antara langkah yang telah dibuat sebelum ini untuk mengurangkan untuk menambahkan mereka peluang mereka untuk bekerja? Talent Corp kita banyak bekerjasama dengan pihak universiti dan kita mengadakan pelbagai jenis program. Contohnya kita ada 12 universiti awam yang kita ada satu career corner yang kita panggil Industry Engagement Zone ataupun Indie Zone. Jadi Indie Zone ni adalah tempat di mana para syarikat boleh datang untuk berinteraksi dengan para graduan yang masih lagi berada dalam universiti. Jadi kita buat banyak latihan interview, mock interview. Kita pun tengok dia punya CV. Kadang-kadang benda yang sangat ketara macam obvious kan untuk kita. Contohnya kalau nak minta kerja, email address tu biarlah bunyinya profesional sikit. Janganlah macam rockkapak@gmail.com kan. jiskoya@gmail.com. Walaupun katakan CV tu menarik, tapi bila tengok daripada email address tu mungkin takkan dapat panggilan interview sebab kata dia ni sebenarnya serius ke tidak dia nak minta kerja kan. Jadi perkara-perkara macam tu kita bagi pendedahan kepada para graduan. Jadi kadang-kadang bukannya pasal dia tak pandai, tapi
dia dah stuck dekat situ. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang bakal diambil dan sedang diambil oleh Talent Corp menjurus kepada Big Bang yang bakal dijayakan. Apakah konsep di sebalik Big Bang ini? Kalau Big Bang dan Talent bukan K-pop. Bukan K-pop. Okey, program Sector Focus Career Fair Big Bang SFCF ini adalah kali ketiga kita mengadakan program ni. Jadi it's more actually macam nak menarik perhatian para graduan untuk generasi sekarang ni. Kalau nama tak catchy selalu dia tak nak datang. Jadi program Big Bang ni is like kita nak start 2016 with a bang. Sama juga masa kita mulakan pada tahun 2014. Jadi dia adalah satu program pameran kerjaya dan kita juga mengadakan temuduga terbuka pada masa yang sama dan hampir 50 syarikat terkemuka yang akan menghadiri program Sector Focus Career Fair Big Bang. Contohnya seperti Petronas, Schlumberger, kita juga ada Hewlett Packard Enterprise, kita ada Celcom. Untuk yang berminat nak kerja dengan institusi kewangan, kita ada Public Bank, Bank Islam, kita ada IBM, Accenture dan sebagainya. Jadi program ni memang khusus untuk siapa yang betul-betul serius untuk mencari kerja dan kita adakan 2 hari pada 19 dan 20 Januari. Tempat dia dekat, dia seberang daripada Wisma RTM ni je, di TM Convention Center, sebelah menara TM yang warna biru tu. Warna biru tu. Dan untuk datang ke sana sangat senang sebab dia sebelah dengan LRT Kerinci. Tak sampai 2 minit jalan dah boleh sampai dah. Pada masa yang sama kita juga ada pengisian lain, contohnya kita ada The Chief Speaks, one session yang kita panggil The Chief Speaks, di mana CEO daripada syarikat-syarikat terkemuka akan berinteraksi dengan para graduan yang datang pada hari itu. Dia untuk graduan sahaja? Dia sebenarnya fokus kepada graduan tapi terbuka pada semua. Jadi mungkin ada yang berminat nak memulakan tahun baru dengan mencari pekerjaan yang baru, mungkin nak bertukar kepada bidang yang lain, dijemput juga datang. Sebab ada di antara warga masyarakat kita yang mungkin tidak ada degree, tidak ada ijazah, tetapi pengalaman bekerja 10 tahun, 12 tahun yang mungkin boleh disumbangkan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam Big Bang ini. Adakah itu juga, platform itu ada untuk mereka? Saya rasa tak ada halangan sebab yang datang yang akan menjaga booth tu pun semua adalah daripada bahagian sumber manusia. Jadi rasanya macam saya pun daripada bahagian sumber manusia juga, pengalaman saya, rasanya kalau kita jumpa satu bakat yang bagus, yang menarik, saya rasa tak ada halangan untuk mereka untuk mendapatkan peluang yang samalah. Jadi bukan hanya menjurus kepada para graduan. Antara yang sering dibangkitkan juga, Terence juga sedar tentang situasi ini. Ramai di antara yang kita temu ramah meluahkan rasa tentang penguasaan bahasa Inggeris yang kurang di kalangan graduan kita. Adakah bagaimana situasi itu sekarang, Puan Siti? Rasanya memang ada masalah tu, kita tak boleh nak nafikan. Cuma saya rasa again daripada pengalaman sebagai sumber manusia, saya rasa kadang-kadang bukan hanya menjurus kepada penguasaan bahasa Inggeris. Kadang-kadang walaupun boleh berbahasa Inggeris, tapi masalah confidence tu, keyakinan diri tu pula kurang. Dan kadang-kadang walaupun sebagai macam interviewer, kadang-kadang saya akan cakap, tak apalah kalau tak selesa berbahasa Inggeris, bolehlah cakap Melayu. Yang itu pun ada masalah. Jadi it's not about language actually. Kadang-kadang it's about the confidence. So kalau rasanya kalau ada confidence diri, ada ada keyakinan diri, rasanya tak ada masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam satu situasi di mana ada pasaran kerja dan sebagainya, sudah pasti setiap graduan yang menghadiri career fair itu ingin menonjol. Jadi apakah caranya? Apakah tip-tip yang boleh Puan berikan kepada mereka yang datang ke career fair begini untuk menonjol melebihi mereka yang menghadir di situ? Pertama sekali, tentulah penampilan dirilah. Janganlah datang dengan jeans koyak, pakai slipper, dengan macam baru bangun tidur. Daripada awal memang dah tak seronok lah untuk para majikan untuk memulakan perbualan dengan para graduan. Yang kedua, kena buat homework. Jadi dah tahu kan daripada kita punya website, daripada Talent Corp punya website, kita punya Facebook, dah tahu dah syarikat mana yang akan participate lah, yang akan turut serta dalam program ni. Jadi janganlah pergi dekat depan booth tu, tengok booth atas bawah, lepas tu cakap, you buat apa ya? Macam siapa sebenarnya yang cari kerja sekarang ni? Tapi itu adalah situasi biasa. Itu berlaku, jadi dia kena buat homework dulu. Dan seterusnya janganlah datang
ke program kerjaya tapi tak bawa CV. Ya. Kalau katakan kat sana ada macam kita iklankan ada lebih kurang 50 syarikat, jadi kena make sure bawa CV yang mencukupi. Ya. Jadi daripada situ syarikat akan nampak yang ni memang sangat prepared lah. Betul. So insya-Allah boleh dapat peluang. Kalau penampilan pun bukan pakai baju mahal, janji kemas. Ya, tak semestinya. Dia bukan pasal brand. Kita pun tak ada nak tengok lah kan apa brand yang dipakai. Cuma nampak kemas, nampak macam bersedia dan nampak profesional lah. Jadi kemungkinan dia punya peluang tu akan menjadi lebih tinggi. Tahun ini kita tidak dapat lari daripada menyifatkan tahun ini sebagai tahun yang mencabar. Apakah program-program rancangan di bawah Talent Corp untuk mengoptimumkan modal insan di Malaysia? Okay. Kalau kita mulakan daripada kesedaran tadi, macam saya katakan, industry engagement, Indizone dan juga Big Bang, sektor fokus career fair. Sebab lepas Big Bang ni kita akan ada siri jelajah lah. Kita ada 4 lagi siri selepas itu. Dan juga kita ada program latihan berstruktur, structure internship program, di mana memberi pendedahan awal kepada para graduan tentang dunia pekerjaan. So saya selalu nasihatkan para graduan, internship adalah the best way to experiment. Sebenarnya apakah kerja yang sesuai dengan jiwa mereka. Sebab internship ni saya selalu klasifikasikan sebagai non-committal job contract. Di mana every semester you boleh job hop. Jadi kalau katakan semester ni you kerja ICT, you tak suka, next semester you try banking pula dan sebagainya. Sebab bila the moment you start kerja, you job hop, your CV dah tak seksi lah. Sebab nanti company akan rasa macam saya takutlah nak ambil dia ni kerja, entah minggu depan dia dah tender resign pula kan. Turnover tinggi. Betul. Dan bagi siapa yang selepas bergraduasi masih lagi menghadapi cabaran untuk mendapat kerja, jadi daripada situ kita ada program GEMS, Graduate Employability Management Scheme, di mana kita memberikan latihan lebih intensif dan seterusnya akan ada on job training. Dan diharapkan selepas tu akan senanglah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Puan Siti, secara ringkas kalau kita minta pandangan Puan Siti, pengalaman banyak dalam bidang sumber manusia kan, ada yang kata dah bekerja, dah belajar teruk-teruk 4-5 tahun, dah dapat ijazah, gaji kena setimpal dengan usaha yang dicurahkan. Tapi ialah secara realitinya gaji untuk graduan permulaan sekarang bagaimana? Ada yang kata tak naklah kerja, gaji sikit baik duduk rumah. Jadi macam mana situasi tu? Dia bergantung kepada sektor. Setengah sektor memang gaji dia tinggi daripada sektor yang lain. Tapi bagi saya secara peribadi, kalau kita memasuki sesuatu syarikat dan kita membuktikan bahawa kita ni adalah seorang pekerja yang mahir, selalunya syarikat memang tak tunggu lama untuk menaikkan gaji, sebab dia pun tak ada pekerja mahir dia untuk pergi ke syarikat yang lain. Jadi saya rasa permulaan tu mulakan dulu, tak kiralah gaji tu rendah dan tinggi dan sebagainya. Tapi bila kita dah masuk dua-dua kaki ke dalam satu syarikat tu, dan itulah peluang kita untuk betul-betul membuktikan diri kita. Dan insya-Allah tak lama lepas tu, memang ini pengalaman sendirilah. Memang mula-mula saya pun mulakan kerjaya dengan gaji yang sangat rendah dibandingkan kawan-kawan saya. Tapi bila dengan usaha, dengan kita make sure kita betul-betul committed dan sebagainya, insya-Allah untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi tu tak susah. Jadi barangkali sense of entitlement tu kena kurang sikit lah. Betul. Dan ibu bapa pun kena mainkan peranan kan. Kalau anak tu dah graduate, encourage lah dia pergi cari kerja. Janganlah ibu kata alamak, tak payahlah ni nanti balik malam, tak payahlah masuk kerja dan sebagainya kan. Jadi kena mainkan peranan jugalah. Baik, terima kasih Puan kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita doakan yang terbaik untuk Talent Corp pada tahun 2016 ini dan pada menjayakan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan modal insan Malaysia. 19 dan 20 Januari. 19 Januari. Programnya di TM Convention Center. Jadi pastikan datang dengan kemas, penampilan yang rapi, dan juga dah tahu anda nak kena pergi career fair, bawa segala sijil photostat awal-awal supaya tidak nanti tergopah-gapah nak mendekati syarikat-syarikat yang mungkin menjadi majikan anda. Seolah-olah anda dah bekerja di situ. Pakaian anda pun macam dah bekerja di situlah. Kalau boleh guna terma izinnya, I was prepared yesterday. Semalam dah siap dah. Okey.